Kisah-kisah yang anda dengar di dunia mistik hanyalah satu konsep. Salam perkenalan kepada anda semua. Hai, bertemu lagi kita dalam channel Dunia Mistik. Salam kenalan kepada penonton Dunia Mistik. Dunia Mistik ini diterbitkan hanyalah sebagai hiburan horror talk show. Jika kisah yang diceritakan ini ada kena-mengena dalam kehidupan anda, anggaplah ianya satu kebetulan sahaja. Sedikit nasihat untuk saya kepada anda sana sekarang tengah musim COVID ni. Okay, stay at home. Duduklah di rumah. Kalau yang mana bekerja tu, pergilah kerja. Yang dapat pelepasan untuk pergi kerja. Tapi pastikan satu orang saja dalam kenderaan tu. Kalau anda naik kereta lah satu orang. Kalau motor lah satu orang. Andai kata anda kena tahan, tiada alasan yang logik dan munasabah, okay, anda akan diminta untuk pusing balik. Ataupun jika anda melawan, terimalah denda yang dikenakan kepada anda semua. Okeylah, sedikit statistik di Malaysia. Kes COVID ni, sebelum kita pergi ke dunia mistik, okey, saya nak kongsi sedikit lah statistik COVID di Malaysia ni. Okey, sekarang ni total kes 3,662 kes. Banyak tu. Okey. Dan semalam kes yang baru 179 kes yang terbaru. Ini banyak ni. Terlampau banyak. 3,662 kes. Total kes. Termasuk dengan kes yang baru 179 kes. Yang sembuh 1,005 orang. Okey, yang sembuh 1,005 orang, kematian 4 orang. Total kematian 61 orang. Terlampau banyak kes ni. Jadi kita ikut saranan pihak pemerintah, kerajaan kita, okey, duduklah dekat rumah. Kita bantulah frontliner kita ni duduk dekat rumah. Kita putuskan rantaian virus COVID-19 ni. Bahaya ni. Sangat bahaya. Sebab tanda-tanda je memang cepat sangat. Dalam masa 2-3 hari kita dah dapat tanda dia. Salah satunya kerongkong. Okey, kita punya kerongkong dah sakit. Sesak nafas, batuk, dan mula sakit-sakit kepala. Paru-paru dah mula rasa sakit. Itu salah satu tandanya. Dada kita selalu sakit. Itu salah satu tanda. Tapi bukan dada tu sakit bermaksud kena COVID. Tak. Kalau sebelum COVID ni awak dah rasa sakit, itu mungkin terlalu isap rokok. Terlalu banyak isap rokok. Kurang-kurang sikit lah bang. Sekarang tengah musim COVID ni, kurang-kurangkan sikit. Macam saya tak merokok. Saya dah berhenti merokok. Dah 2 tahun. Alhamdulillah 2 tahun saya dah berhenti merokok. Okey lah. Tanpa berlengah lagi, kita cerita sikit lah pasal dunia mistik. Lupa pula channel sendiri. Dunia mistik ni kita ni lah, kita kongsikan sedikit pengalaman misteri. Okey. Kisah yang pertama ni saya nak kongsikan kisah saya sendiri. Okey. Kisah saya sendiri ketika ni
Saya berada di rumah. Saya berada di saya berada di kampung. Ketika ini saya berada di kampung. Okey, kampung saya ni dekat Geylang Patah. Kampung saya dekat Geylang Patah. Kedudukan rumah saya ni sebelah highway. Sebelah highway. Rumah saya ni rumah kampung. Masa yang saya duduk kampung, sekarang saya dah duduk sendiri. Ketika tu saya masih lagi duduk dengan keluarga saya, ahli keluarga saya. Cerita dia macam ni. Okey, yang saya masih ingat lagi, rumah saya sebelah highway. Ketika tu waktu malam, lebih kurang dalam pukul 11 lebih ke atas. 11 lebih ke atas. Ahli keluarga saya ni biasanya kalau waktu cuti sekolah, waktu cuti sekolah, cuti bekerja, off, macam contoh arwah bapa saya, kalau dia off, kita masing-masing ni tidur lambat. Kita tidur lambat. Kita tengok cerita, kita tengok movie apa semua. Jadi masa tu dalam pukul 11 lebih ke atas, ketika tu kami semua tengah tengok movie. Arwah mak saya dekat dapur. Beliau minta saya buang sampah. Sampah dah banyak. Okey. Kisah ni saya jumpa Pontianak. Saya jumpa Pontianak live depan mata saya sendiri. Ketika saya nak buang sampah. Okey. Dengarkan kisah dia macam mana. Okey, pada malam tu, selepas arwah mak saya panggil, "Pan, kau tak ada apa-apa nak buat, baik kau pergi buang sampah ni." Kata mak saya lah, arwah mak saya ni. Saya pun tak ada fikir apa-apa. Saya ambil sampah tu, saya pun keluar dari rumah. Okay. Ketika saya berjalan tu, daripada keluar rumah tu, rumah saya depan, seberang jalan ni, jalan besar ni, hutan. Kalau kami dulu orang kampung, ada yang buang sampahnya ada tempat dia. Macam saya buang ke dalam hutan tu, ada satu kawasan je, memang kita buang ke dalam tu lah. Untuk yang macam ada perut ikan ke apa ke, untuk yang ada bau-bau ni, kita buang ke sana. Macam yang bagian macam telur ke apa ke, plastik kering-kering apa semua ni, kita buangnya biasanya ada tempat je lah. Beza. Jadi kira malam tu saya nak buang yang ada perut ikan. Jadi saya pun tak ada fikir apa-apa. Selepas arwah mak saya cakap pergi buang sampah, saya pun ambil sampah. Saya keluar rumah. Sedang saya berjalan kaki ni, saya ternampak ada satu kelibat dekat atas pokok. Saya tengok lama-lama, saya fikir, cakap, apa benda dekat atas pokok ni? Masa tu saya tak fikir lagi yang saya nampak Pontianak. Saya fikir, cakap, apa benda yang kat atas pokok ni? Jadi saya pun melintas jalan sampai di tepi jalan tu. Selepas saya melintas di tepi, dekat tepi longkang tu, okay, saya pun tak buang lagi, sampah tak buang lagi. Saya perhati betul-betul. Cakap, ini macam orang dekat atas pokok. Pasal apa saya nampak macam orang? Sebab apa? Sebab cahaya highway tepi rumah saya ni, okay, cahaya lampu je tepi jalan, dekat jalan highway ni, terang, memang terang. Jadi saya nampak macam ada kelibat orang dekat atas pokok. Tu yang saya tenung lama-lama, tengok macam orang, tapi macam pokok pun ada, macam orang pun ada. Saya pun perhati. Saya tengok ada rambut panjang. Masa tu saya tak fikir lagi. Panjang. Saya tengok ada rambut. Betul ke saya, dalam hati saya cakap apa? Betul ke aku jumpa Pontianak? Betul ke ni Pontianak? Ini ke Pontianak? Itu first tanggapan saya. Okey.
Dan persoalan yang saya yang persoalan yang terkeluar daripada pemikiran saya, okey, betul ke ni Pontianak? Biasanya orang akan keluar soalan macam itu. Okey, kita tak lari, okey, tak lari lagi. Belum keluar lagi, belum rasa nak lari. Saya tengok betul-betul. Betul ke ni Pontianak? Macam bukan, macam ya, macam orang. Jadi saya pun perhati betul-betul, ada rambut. Rambut je sampai ke kaki, panjang. Saya pun tengok betul-betul, macam kain putih. Betul ke ni Pontianak? Tengok lagi, sampah tak buang lagi ni, sampah ada kat tangan lagi. Okey. Saya tengok betul-betul. Betul lah Pontianak lah. Sampah yang saya pegang tu, secara tiba-tiba saya lempar ke arah Pontianak tu. Dekat tangan saya ada 3 beg plastik sampah, yang plastik sampah yang kecil tu, yang kita beli barang kat kedai apa semua tu, okey. Plastik tu saya ada kat tangan saya. Tiga beg plastik tu saya baling. Saya baling tiga tu, satu pun tak kena. Bila tak kena, pokok kat situ saya nampak macam mula bergoyang. Dia mula bergoyang sikit. Lepas tu saya dah saya terbuang. Saya tengok macam tak ada apa-apa. Saya pun pusing. Nak masuk ke rumah. Ketika tu saya dah mula rasa meremang. Ni tengkuk dah mula meremang. Semua dah, bulu roma semua dah naik. Time tu memang betul-betul seram lah. Yang mana rasa pernah jumpa keadaan tu, dia akan rasa lah macam mana perasaannya tu. Lepas tu saya pun jalan kaki balik ke rumah. Masuk ke rumah, saya tak masuk lagi. Saya duduk dekat pintu. Saya berdiri kat pintu. Saya tak masuk lagi. Arwah mak saya tegur. Kenapa engkau berdiri kat depan pintu? Tak kerti nak masuk? Dah tutup pintu tu. Apa lagi kau tunggu? Ni makan sekalinya. Ketika tu arwah mak saya masak lempeng. Dia tengah masak lempeng. Jadi saya duduk termenung sekejap dekat situ, dekat depan pintu tu. Saya termenung. Saya cakap dengan arwah mak saya, dengan arwah bapak saya. Saya cakap apa? Saya jumpa kakak cantik dekat luar. Arwah mak saya cakap, kakak cantik? Kakak cantik mana? Kakak cantik ya. Siapa kakak cantik? Kata mak saya. Saya cakap kakak cantik. Baru dia terfikir apa tu? Saya jumpa Pontianak. Baru dia terfikir. Jadi kami ni anak beranak semua keluar pergi tengok. Tak ada. Dah tak ada. Yang tempat yang saya pergi kat tepi pokok tadi tu pun dah tak ada. Bermakna memang betul tu Pontianak. Tu kisah saya ketika saya di kampung. Arwah mak saya pun sama juga pernah jumpa. Tapi ini lagi dahsyat cerita dia. Dia pernah jumpa Pontianak ni. Saya tak tahulah saya nak kategorikan dia Pontianak ke ataupun orang gila. Sebab malam tu, malam yang lebih kurang sebelum saya keluar ke kampung. Saya ni suka merantau masa zaman bujang saya. Jadi saya ni keluar dari kampung, saya jumpa kawan-kawan apa semua. Jadi arwah mak saya dengan arwah bapa saya ni dengan adik-adik saya ada di kampung. Jadi ketika tu mak saya pernah bagi tahu yang dia pernah tegur ada satu perempuan macam pakaian dia lusuh, baju putih, menangis di tepi jalan dekat depan rumah saya. Tu nanti saya kongsilah kisah tu. Kalau anda ingat balik kalau saya terlupa, anda tolong ingatkan saya. Susah sangat nak menyebut ni. Maklum saya ni lidahnya pendek. Lidah saya pendek. Jadi kalau saya masuk, kalau saya cakap D, memang ada nampak pelik sikit lah. D saya ada pendek sikit. Kalau anda semua perasan lah. Jangan kecam. Tu ciptaan Tuhan. Okey.
Ni kisah yang kedua. Kisah yang kedua ni pun sama juga di kampung. Kisah ni yang dikongsi oleh seorang apa yang bekerja sebagai pegawai polis. Pegawai polis ketika dia buat Roblox di satu tempat, beliau tahan satu orang yang tiada muka. Ini kisah dia. Okey. Kita gelarkan pegawai polis ni sebagai nama dia Mael lah, Mael. Encik Mael. Okey, Encik Mael. Beliau ceritakan kepada saya, okey, ketika beliau membuat Roblox di satu kawasan di Gelang Patah. Di Gelang Patah ni ada satu resort. Resort ni depan dia ada satu kawasan tu. Sebelum kita masuk ke kawasan resort ni, dia ada dua pintu. Ada dua pintu masuk resort ni. Satu pintu masuk A, satu lagi pintu masuk B. Pintu masuk A ni memang selalu sibuk dengan keluar masuknya dia punya guest, dia punya customer, dia punya client, dia punya kontraktor, kontraktor yang macam untuk B kebanyakan yang masuk lori. Lori kontraktor apa semua, pasir, semua masuk ikut pintu B pasal tak ganggu dengan laluan pintu A dengan pintu B. Nak masuk ke kawasan ni sangat ketat. Resort ni memang ada ketat sikit lah. Saya tak nak kongsikan nama resort ni. Mana yang duduk di Gelang Patah sana, mereka tahulah, penduduk sana tahulah resort ni resort apa. Okey. Kisah yang kedua ni saya nak ceritakan, Encik Mael ni buat sekatan jalan, okey, sekatan jalan, buat Roblox dekat depan resort ni, di pintu B. Pintu B ni kawasannya agak sunyi bila waktu malam. Kiri kanan kebanyakannya hutan, hutan simpan, ada yang kelapa sawit. Okey, kawasan ni memang gelap, kawasan ni terang tapi sunyi. Pasal dia kawasannya memang tempatnya besar. Tempatnya memang besar. Lepas tu Encik Mael ni buat waktu dia pukul 12 malam ke atas. Waktu Roblox ni waktu 12 malam ke atas. Jadi di tempat itu beliau katanya tengah orang kata siap-siapkan barang untuk buat Roblox katanya. Jadi selepas beliau siap kemas apa semua, susun barang untuk buat penyiapan untuk sekatan jalan, beliau nampak ada satu motor datang menghampiri sekatan jalan tu. Beliau tahan, motor tu sampai, beliau tahan. Dia cakap dengan penunggang tu, dia tanya ada IC lesen. Pasal dah malam ni. Waktu tu dah malam. Jadi kira orang-orang yang akan masuk ke kampung ni kebanyakannya nampak macam mencurigakan lah bila waktu malam. Jadi polis akan tahan dan tanya ke mana tujuan. Kalau penduduk asal di kampung tersebut, beliau lepaskan. Tapi orang yang beliau tahan ni salah orang. Malam tu ketika beliau tahan penunggang ni, minta IC lesen, penunggang ni diam. Jadi kata Encik Mael, dia tanya lagi, minta IC lesen cik? Penunggang ni masih diam lagi. Dan kali ketiga, sebelum dia sempat cakap, penunggang tu buka helmet, tak ada muka. Tak ada muka. Bila buka je visor tu, muka ni semua tak ada. Hidung, mulut, mata tak ada. Apa semua tak ada. Ni kosong. Itu yang pegawai polis tu cerita lah. Beliau ceritakan, saya tak nak sebut nama siapa. Jadi kita gunakanlah nama Encik Mael. Mael RM2. Okay. Jadi
yang beliau ceritakan kepada saya, ketika penunggang tu buka visor, muka dah tak ada. Toleh lagi sekali, orang dah hilang. Dengan motor-motor pun dah tak ada. Jadi kira polis ni dia tak panik. Dia tak panik. Jadi dia kemas-kemas mana yang patut. Malam tu sekatan jalan dibatalkan. Itulah kisah yang diceritakan kepada saya. Jadi ni kisah yang ketiga. Tempat yang sama juga di resort berkenaan. Dulu zaman saya sekolah dulu, ada satu perempuan, dia ni mengalami aksiden. Mengalami aksiden dekat satu kawasan di depan resort tersebut lah. Resort yang saya baru ceritakan tadi. Okay. Bila aksiden dekat situ, dalam masa seminggu, orang tak jumpa dia. Cuba anda bayangkan, aksiden. Orang tak tahu yang dia aksiden. Pasal dia seorang-seorang. Sebab apa dia seorang-seorang? Ini kisah yang nak saya ceritakan. Okay. Perempuan ni naik teksi pergi ke kawasan yang dia aksiden tu, nak cari mata dia yang hilang. Ni kisah pemandu teksi yang dekat kawasan sana lah. Yang pernah ceritakan dengan orang-orang kampung yang saya pernah dengar. Okay. Perempuan ni dia malam yang sebelum dia aksiden tu, dia minta izin dengan maknya untuk balik ke rumah. Beliau duduk di kawasan bandar, maknya duduk di kampung di Gilang Patah. Jadi maknya pesan jangan balik malam. Kalau boleh tunggu esok pagi. Jadi malam tu beliau balik juga. Tetap balik seorang-seorang ke rumah. Ketika beliau sampai dekat kawasan resort yang saya ceritakan tadi tu, okay, resort tu, beliau sampai di resort tersebut, kereta beliau gagal dikawal dan terbabas masuk ke dalam kebun kelapa sawit. Kebun kelapa sawit ni pula tiada orang yang uruskan ketika waktu tu. Jadi beliau aksiden, kereta beliau ni tak ada kesan tayar apa semua dekat atas jalan. Kereta ni masuk dalam kebun tu dan terbalik. Beliau mati di dalam tu. Okey. Ketika tu dalam masa berapa hari orang cari sebab arwah pula. Mak dia ada buat report polis, bagi tahu yang anak dia hilang. Sebab malam sebelum tu anak dia ni telefon dan bagi tahu dia nak balik. Tapi tunggu esoknya dan esok dan lagi, lusa tulat, anak ni tak boleh balik. Kereta tak ada, orang tak ada dekat rumah sewa. Jadi polis pun buat rondaan cari anak dia apa semua, tak jumpa. Ketika tu yang jadi cerita dia, mayat perempuan tersebut jumpa dekat dalam kebun sawit, dijumpai oleh seseorang. Oleh seseorang yang masuk ke kebun tersebut untuk pikat ayam. Pikat ayam. Jadi beliau nampak ada satu kereta dah terbalik dekat dalam kebun ni. Dia jauh. Saya pun tak tahu macam mana kereta tu boleh masuk jauh ke dalam. Itu yang ada pelik sikit. Jadi orang yang pikat ayam ni nampak kereta ni, dia pun nampak ada mayat dekat dalam kereta tersebut. Beliau buat report polis, bagi tahu yang ada kereta accident sekian dekat dalam kebun kelapa sawit. Dan polis settlekan mana-mana yang patut lah.
Beliau jalankan kerja seperti biasa. Nak dijadikan cerita, roh perempuan tersebut datang semula ke tempat kejadian, ke tempat kejadian, okey, tempat yang beliau accident ni, menaiki teksi. Menaiki teksi. Masalah sekarang yang saya terfikir ni, orang yang bawa dia tu, teksi tu lah, pemandu teksi tu, tak perasan ke yang perempuan tersebut lain macam? Kalau saya, orang naik lain macam, saya tak ambil dah. Saya takut nak ambil. Perempuan tu mengatakan beliau nak balik ke rumah. Okey. Roh yang perempuan naik tu, okey, naik ke dalam kereta, naik kereta teksi tu, beliau nak balik ke rumah. Okey, pemandu teksi ni pun hantar sampai di kawasan yang accident, tempat yang beliau accident tu. Okey. Perempuan ni minta pakcik driver ni, okey, pakcik teksi ni berhenti. Jadi pakcik teksi ni bagi tahu yang kawasan tempat yang dia nak pergi ni belum sampai lagi. Kenapa nak berhenti di sini? Jadi katanya perempuan tu, dia tunjuk muka dia, sebelah mata dia ni tak ada. Sebelah mata dia tak ada. Dia tunjuk muka dia. Dia cakap, saya nak cari mata saya. Ui, seram lah. Tanpa berlengah lagi, pakcik tu tekan minyak, teroleh belakang tak ada orang lah. Bila tak ada orang tu, tekan minyak lah, apa lagi. Balik lah. Itulah kisah yang saya dapat lah daripada rakan-rakan di kampung. Yang ini kisah yang keempat. Okay, kisah yang terakhir yang saya nak kongsikan kepada anda semua. Kisah yang keempat ni kisah arwah bapa saya. Okay. Saya ni dah tak ada mak bapak. Yang tinggal cuma adik-beradik, saudara-mara dan mak mertua dan bapa mertua saya. Yang mak saya dan bapa saya dah meninggal disebabkan sakit. Okay. Jadi yang arwah bapa saya ni, dia pernah ceritakan kepada saya dulu sebelum beliau meninggal ni. Dulu beliau ni seorang nelayan. Dulu beliau seorang nelayan kampung. Beliau kongsikan pengalaman, salah satu pengalaman yang saya masih ingat sampai sekarang. Ketika tu kami ni hidup susah. Selalu kalau orang biasa makan ayam, makan daging, makan ikan yang orang kata ikan mahal-mahal lah. Macam cencaru, apa lagi? Ikan mahal-mahal, ikan merah, ikan apa? Tebal pipi, apa lagi? Macam-macam lah. Ikan jenis yang mahal-mahal, ikan pari, ikan parang, macam-macam. Ikan-ikan yang orang kata adalah harga dekat kedai. Jadi kami ni satu keluarga ni, masa kami di kampung, kami ni orangnya susah. Pernah kami hidup tiada elektrik di rumah, air pun tak ada disebabkan bekalan-bekalan tersebut dipotong kerana tak mampu nak bayar bil api air. Jadi arwah bapa saya ni bekerja sebagai seorang nelayan.
beliau bekerja pun bukan ada bot sendiri. Dia tak ada bot sendiri. Yang dia bekerja ni pun bekerja dengan orang. Dia tumpang hasil orang. Jadi kalau macam dia ada jualan dia, dia adalah duit pada hari tu. Kalau kata dia jualan tak cantik, kuranglah dia punya pendapatan hari tu. Jadi arwah bapa saya ni hidupnya memang susah. Saya alhamdulillah sekarang ni agak orang kata sederhana lah hidupnya. Kalau dulu kami kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Sekarang alhamdulillah dalam rezeki kami ada rezeki orang lain. Kami berkongsi dengan orang lain. Alhamdulillah kami pun masih beringat lagi, saya dengan wife masih beringat lagi macam mana kami susah dulu. Alhamdulillah sekarang ni saya sangat-sangat bersyukur dengan apa yang saya ada sekarang. Okey lah. Itu sedikit kisah hidup saya dulu. Sangat-sangat susah. Kalau orang kata makan sardin seminggu sekali, saya dulu makan sardin seminggu 3-4 kali. Telur jangan cakap lah. Hari-hari kau makan telur. Orang susah. Saya dulu orang susah. Jadi kalau orang yang di luar yang penonton-penonton di luar sana, penonton-penonton dunia mistik, kalau anda tu orang yang agak berkemampuan, ingatlah rezeki kita ada rezeki orang lain dalam tu. Jadi berkongsilah kita dengan rezeki dengan orang lain. Mana yang ada berkemampuan tu, sedekahlah sedikit macam keperluan mereka. Contoh macam beras ke, telur ke, apa yang patutlah. Kalau dapat bagi, tak dapat bagi tak apa. Tapi ingat, keluarga kita, family kita, mak kita didahulukan. Didahulukan. Itu untuk keberkatan kita. Untuk keberkatan kita. Ini nasihat saya untuk anda semua. Okeylah, saya ni membebel lebih-lebih. Cerita pun tak lagi. Okey. Cerita ni arwah bapa saya ceritakan pengalaman pelik beliau di tengah laut. Di tengah laut. Beliau ni masa ni beliau ikut atuk saudara saya. Kalau pangkat dengan saya atuk saudara, kalau pangkat dengan arwah bapa saya dia bapa saudara. Jadi atuk saudara, saya panggil atuk saudara lah, jadi senang saya nak panggil. Atuk saudara saya ni dia ada satu bot, okey. Enjin pun tak berapa besar. Enjin cukup-cukup lah untuk beliau sampai ke tengah laut. Tak adalah sampai ke laut dalam ke apa semua. Cukup sampai ke kawasan laut yang ada kapal lalu je lah. Jadi tak adalah yang sampai ke betul-betul ke tengah. Jadi bot dia pun bukan besar mana pun, kecil je. Cukup untuk naik sampai 3-4 orang cukup lah. Tak besar mana pun. Kalau siap dengan barang lah, kalau ada barang macam jaring, dia punya apa semua, kelengkapan apa semua, cukup lah naik sampai 3-4 orang je. Kalau tak ada, boleh naik sampai 5-6 orang. Tu bot je. Jadi bapa saya ni menumpang hasil dengan atuk saudara saya. Kisah dia macam ni. Ketika beliau memancing, ni ketika beliau memancing, masa ni lepas beliau mereka buang jaring, okey, buang jaring ke dalam laut. Lepas mereka teba tu, apa jaring, kalau teba macam tak kena. Teba ni biasanya saya panggil untuk jala. Kalau jaring ni saya panggil buang. Pasal dia buang dia rentang, dia rentang jaring. Dia rentang, dia buang jaring tu dekat tengah laut. Dia buang sampai habis. Jadi nanti ketika ni, kalau tak silap saya, arwah bapak saya menjaring udang.
Udang. Udang ni, waktu dia, kalau jaring malam tu, atau jaring waktu siang ke apa, waktu tu, dalam sejam, 2 jam dah boleh tarik balik. Dia tak lama. Dalam 3-4 jam pun dah boleh tarik balik. Dah boleh bongkar je punya jaring. Kalau macam ketam, ikan, dia ada masa-masa je. Macam ketam, 1 malam tinggal. Kita tinggalkan 1 malam. Kalau macam ikan, tengok juga ikan. Ada yang ikan tu dibiarkan waktu sampai 1 malam. Ada yang ikan tu waktu lebih kurang dalam 5-6 jam je. Tengok daripada segi apa hasil tangkapan yang kita nak. Okey. Jadi masa ni arwah bapa saya yang diceritakan dia jaring udang. Dia jaring udang. Jaring udang ni tak lama. Dia makan masa dalam 2-3 jam je untuk kita bongkar balik. Ataupun 4 jam. Lebih kurang macam tu. Jadi arwah bapa saya cakap dengan atuk saudara saya, kita pergi mancing dululah. Kita pergi mancing. Tengok kawasan dekat-dekat dengan sini jugalah. Kita mancing. Masa tu beliau memancing dekat-dekat dengan kawasan Paya Bakau. Beliau cari, tak silap saya, ikan semilang. Ikan semilang. Air kawasan tu tenang. Masa tu kawasan yang dia pergi ni, kawasan dia tenang air dia. Jadi malam tu selepas beliau buang jaring, beliau pergi mancing. Ketika memancing tu yang beliau jumpa keadaan yang pelik masa tu. Kejadian ni masa beliau masukkan umpan dalam mata kail. Masukkan umpan dalam mata kail. Masa ni beliau memancing di kawasan enjin boat. Dan atuk saudara saya di bahagian hadapan. Beliau mengatakan yang beliau ternampak macam ada satu macam pusaran air. Betul, air tu macam menggelegak, macam menggelodak dekat tengah-tengah laut tu. Dekat kawasan enjin tu lah. Dekat kawasan belakang enjin tu. Dia nampak macam air menggelegak. Air menggelegak, kita masak air tu, okey. Kita masak air, macam tu lah air yang dia nampak menggelegak. Jadi beliau kata dengan atuk saudara saya, kita pindah ataupun kita keluar daripada kawasan ni. Kalau boleh kita bergerak. Pasal dia cakap, saya dah rasa lain macam ni. Kalau boleh kita beredar ataupun kita tinggalkan kawasan ni secepat yang boleh. Atuk saudara saya cakap, kemas barang. Dia tak cakap banyak lagi. Terus start enjin, jalan. Okay. Ketika waktu jalan ni, ketika dia mereka tinggalkan kawasan tu, okay, kawasan yang beliau memancing tu, mula-mula tak ada apa-apa. Makin lama, air yang bergelegak tu makin lama makin besar. Makin besar, macam seolah-olah ada sesuatu benda yang nak terapung daripada laut dalam tu. Macam awak cuba bayangkan, okay, penonton-penonton semua yang dekat luar sana, cuba bayangkan kapal selam nak keluar, nak timbul. Macam mana rupa air tu? Macam tu lah. Macam rupa ada satu benda nak keluar daripada nak keluar ke permukaan air. Jadi ketika tu bapak saya toleh, makin lama makin besar. Ingatkan ada benda nak keluar daripada dalam air tu, daripada laut tu. Tiba-tiba ada 3 pancutan air yang sangat besar keluar daripada kawasan tu. Ini yang saya nak ceritakan sebenarnya. Ada 3 pancutan air yang keluar di tengah-tengah laut yang sangat besar ketika tu. Yang kisah-kisah yang sebelum ni sangkut-sangkut ni, itu saya ingat-ingat lupa. Yang saya ingat ni lah 3 pancutan air
keluar ketika bapa saya beredar daripada kawasan tu. Kawasan memancing tu. Itu yang bapa saya ceritakan lah kepada saya. Alhamdulillah, mereka tak ada kena gangguan yang lebih dahsyat daripada itulah. Buat sementara ni, itu je lah yang saya dapat lah, kisah-kisah mistik. Lagipun hari ni saya off. Hari ni saya off. Jadi baru hari ni lah saya dapat nak buat satu video dunia mistik. Biasa saya buat stream. Jadi baru-baru ni saya tengok stream saya ada yang sangkut. Jadi line tak berapa cantik. Waktu sekarang pun waktu PKP, kawalan pun makin ketat. Jadi orang pun dah duduk kat rumah. Line internet tu dah makin slow. Jadi saya pun ambil keputusan untuk rekod lah. Kita rekod, kita tengok macam mana nanti. Saya edit balik video ni. Kalau okey, okey lah. Kalau okey, like saya punya komen. Like saya punya video. Okey? Kepada yang penonton di luar sana, bagi tahulah kepada rakan-rakan anda, kita ada satu channel baru. Sebelum ni kita ada channel macam-macam channel. Channel macam kisah malam seram bersama Casey. Tu idola saya. Tu memang betul-betul idola saya. Saya dengar daripada zaman saya kecil lagi. Sampai sekarang umur saya dah nak masuk umur saya dah masuk 31 tahun. Bayangkan berapa lama saya dengar suara Casey tu dekat dalam radio. Zaman tu belum ada internet lagi. Zaman tu belum ada handphone canggih-canggih macam ni. Zaman tu cuma ada handphone yang ada radio. Jadi saya dengar suara DJ Casey ni daripada dulu lagi. Saya dah layan. Zaman tu zaman THR Gegar. THR Gegar pun ada juga buat slot kisah seram pada waktu malam dari pukul 1 pagi kalau tak silap. 1 pagi ke pukul 2 pagi sampai pukul 4 pagi. Lebih kurang macam tu. Jadi Casey pukul 12 sampai pukul 2 pagi ke 1 pagi. Lebih kurang. Saya pun dah pasal Casey pun dah keluar daripada radio dah lama. Lepas tu baru-baru ni saya dengar Nina Bobo podcast. Itu pun best. Lepas tu banyak. Kalau yang Indon pun ada. Saya minat dengar kisah-kisah misteri ni. Kisah-kisah mistik, kisah-kisah seram, pengalaman seram. Saya minat dengar. Banyak yang best-best lah. Jadi saya cuba untuk buat satu podcast ataupun broadcasting, live streaming. Saya nak cuba jadi sampingan lah benda ni. Saya minat dengar. Sambil saya bawa dulu saya bawa bas. Setiap malam saya akan dengar DJ Casey punya rancangan. Selepas tu saya akan dengar Jangan Tutup Lampu. Jangan Tutup Lampu pun best. Jangan Tutup Lampu. Siapa DJ saya pun dah lupa. Itu pun best. Okay. Jadikan dunia mistik ni sebagai satu slot rancangan dalam hidup anda. Saya nasihatkan pada anda semua tengah musim COVID ni, duduk rumah, stay at home, dengarlah kisah-kisah kami semua. Okay. Baiklah. Yang belum subscribe tu, subscribe lah channel saya. Okay. Subscribe, like and share, komen saya punya ni. Kalau ada idea dan pendapat dan cadangan, sila komen di bawah. InsyaAllah kalau ada kelengkapan yang lagi baik,
ada barang-barang yang lagi baik daripada sekarang, saya akan buat lah macam yang idola-idola dan ototai buat. Buat masa ni Dunia Mistik belum ada email. Nanti insyaAllah saya akan buatkan satu email untuk anda semua. Kongsikan kisah anda dekat email saya, dekat email Dunia Mistik. Tunggu, stay tune. Semoga musim PKP kita ni apa semua dikurangkan dan COVID ni dihapuskan. Sebab kita nak puasa ni, hujung bulan ni dah nak puasa. Lepas tu kita nak raya. Agaknya rasa tahun ni kita raya pun mungkin kita raya dekat rumah je lah, biasa. Kita tak ada keluar-keluar lagi macam dulu lah. Buat masa ni kita kena berhati-hati. Okey, baiklah. Salam hormat daripada saya kepada anda semua, penonton Dunia Mistik, pendengar Dunia Mistik. Terima kasih kerana menonton channel saya. Semoga hidup anda sukses. Okey. Assalamualaikum. Bye-bye.